Okay, testing 1 2 3, boleh dengar tak? Boleh. Boleh Okay, baik. Baik, hari tu saya ada bagi kerja, betul tak? Ada kan? Betul. Ada. Ada kan? Sebagi around 4 or 5 poems kan? Baik, so hari ni kita nak semak sikit. Kita tengok. Kita start dengan poem apa yang sebagi hari tu setinggal? Poem apa? My missing shoe. My missing shoe. So hari ni saya nak tunjuk jawapan. Awak semak Semua dah buat ke? Dah. Dah. Dah Okay, so awak tengok my missing shoe. Okay, kita tengok my missing shoe dulu. Now, first thing, stanza. How many stanzas are there in this poem? One. Stanza, correct. Line, how many lines? Six. Lines, okay, good. How many syllables in one line? 11. 11. Okay, now this is the answers. Okay, 11. Ada lebih daripada 11 tak? Yang mana 11? Hani, yang mana 11? Nak kira. Near the back stairs 4. In the drawer with my socks 11. Okay. So dia ada 8, 8 to 11. Okay, now I'm sorry, I need to rectify something. Last week I told you that minggu lepas saya cakap assonance tu adalah pengulangan bunyi konsonan, betul tak? Betul tak? Betul. Okay, kalau alliteration pengulangan bunyi vokal. Baik, sebenarnya dua tu terbalik. Assonance adalah pengulangan bunyi vokal. Dia yang pengulangan bunyi A, E, I, O, U. Assonance. A, E, I, O, U. Assonance adalah pengulangan bunyi vokal. Sementara satu lagi iaitu alliteration, ini pengulangan bunyi konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Okay, so ada terbalik dekat situ. Alliteration adalah pengulangan bunyi konsonan, manakala assonance adalah pengulangan bunyi vokal. Okay, dapat So kalau awak ada buat nota, awak betulkan dalam nota awak. Rectify them in your notes. Okay? Okay, nanti saya akan bagi this whole slide and I'll be giving you the video. Okay, nanti awak tengok semula. Okay, ulang semula. Assonance pengulangan bunyi apa? Assonance pengulangan bunyi Vokal. Vokal A, E, I, O, U, manakala alliteration adalah pengulangan bunyi konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Berapa orang ni semua? (23, 21). Okay. Baik. So, kembali kepada kita punya my missing shoe. Assonance. Ada assonance tak dalam tu? Ada assonance tak? Alisha Zulaika. Yes, sir. Alisha Zulaika ada tak Alisha Zulaika? Okay. Alisha Zulaika hari tu ada jawab, ada hantar gambar pada Sir kan? Dah. Dah kan? Okay, baik. Tolong bagi tahu Sir dalam my missing shoe ada assonance tak?
Ada. Ada. Yang mana Alisha? Yang nombor Bagi 2 tu. tahu stanza ada satu. Yang mana? Yang nombor 2 yang under my bed tu. Under my bed. Okay. What assonance is that? A sound. A sound. Okay. Contoh A sound. Mana A sound? Under bed. Bathroom floor. Ya ke? A sound. Mana A sound dia? Bathroom. Betul ke bathroom? Saya buat under my dengan bathroom. Under my bathroom. Okay. Okay lah tu. Betul lah tu. Under bunyi A kan? My bunyi I. A lah tu. Bathroom A. Okay, correct. Thank you. So, sama tak dengan jawapan saya? Tak sejawab A sound in line 5. Okay. So, betul lah. Under my bed. Okay, thank you. Ada lagi tak selain daripada yang jawapan Alisha? Sarah, ada jawapan tak Sarah? Yes, Hani nak jawab. Okay, A sound on the 5th line. A sound. Itu jawapan saya tadi. Tu jawapan O sama sound dengan Sophia kan? Line. A sound 5th line. Yang mana Hani? Sebut yang mana yang awak nampak bunyi A tu? My mother is calling me and I'm calling you. Okay, thank you. So ada my A dekat situ, calling A, I'm ada A juga, A dengan calling A. So ada 4 bunyi A dekat situ. So okay, thank you. Ada bunyi you tak? So mungkin dalam satu poem ni, mungkin ada lebih daripada satu. You might find more than one assonance. For sure. Yes, Hani lagi. Yeah. Where? O sound on the first line. O sound on the first line. Macam mana? Yang mana satu? I look for you by the front door. Kejap. I look. Bunyi O ke tu? Bunyi O ke look? Tak. Bukan. Okay. Ada O lain tak? For front door. Okay. For betul O. Front tu bunyi dia bukan front. Dia bunyi dia front. So bunyi dia ke O kat situ? Okay. So yang tu bukan. Okay. For D-O-O-R. Yang ni bunyi dia dur ke door? Dur ke door? Door. So ada 2 dekat situ. So bolehlah kita sebut ada O sound in the first line by looking at for and door. Okay. Kalau pengulangan bunyi U sound. Ada tak U sound in the first line? U sound. Ada tak U sound? Baris yang sama tapi bunyi U. Ada U tak? I look U dekat situ. For you, U dekat situ, you. So ada 2. Situ pun ada juga. Okay. So untuk first line ada pengulangan bunyi dengan for and door. Dan ada juga pengulangan bunyi dengan look and you. Okay. So boleh tambah dekat awak punya jawapan. At here. Boleh tambah. Apa bunyi yang kita sebut tadi? O sound in line 1 or first line. O sound also in line 1. Okay, so assonance ini cara dia nak jawab. First line pun boleh, line 1 pun boleh, sama saja. Okay, now kalau awak ada yang lain lagi, awak boleh tambah. Ada lagi tak yang lain? Ada lagi tak? Muaz, ada tak Muaz?
Tak. Tak ada. Hilang lah. Dia masuk kejap je. Cakap Tak. tak je. Tak ada. Ya ke? Tak. Dalam baris yang lain, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. So bila awak baca tu awak sebut macam tu je lah. Tak ada A, E, I, O, U. So better cari betul-betul. Okay. So tengok betul-betul poem tu. Next. Baik. Alliteration. Kita tengok dekat alliteration pula. Yang lain awak boleh tambah Alliteration. Ada tak alliteration macam yang kita tahu adalah pengulangan bunyi konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z? Ada tak dalam My Missing Shoe? Ada tak? Hani lagi? Ya, Hani. Yes. T sound on the fourth line. T sound. Yes. Mana? Fourth line. 1, 2, 3, 4. Fourth line. Fourth line. So, awak ada T sound. Yang mana T sound dia? Hani? Next to the table. Out the. Dah tu je. Okay. Next to the table. Okay. And out. Okay. In the. The tu kita tak sebut T sebab kita tak sebut dia the. Kita sebut dia the. Bunyi dia lebih kurang D sikit. So yang tu bukan T. Yang lain tu dah betul dah. Next to the table ada teh dekat situ. And out. Teh dekat situ. Okay. So betul lah tu. Teh sound in the fourth line. Okay. Kalau jawapan sir. Oh, awak boleh lebih daripada tu pun tak apa. Line 5. Tengok line 5. Line 5. Line 5. Okay, line 5. Sound. Meh. Ada meh. My, mother, me. Okay, meh. Ada 3 meh dekat situ. So, M sound. Meh sound. Okay, so yang lain awak boleh semak sendiri ya. Okay, so boleh tengok. Ini jawapan dia. Rhyme. Rhyme adalah pengulangan bunyi belakang. Ada tak pengulangan bunyi belakang untuk this poem? Ada tak? Ada. Ada kan? Kejap, saya panggil nama kejap. Tak tahu, entah dia buka, dia tidur. Miza Aina. Ada Miza Aina tak? Namanya ada. Miza. Tak ada. Akilah Syaurah ada tak Akilah Syaurah? Tak ada juga. Hai, mana ni hilang? Nurin Damia. Ada tak Nurin Damia? Siapa angkat tangan ni? Nurin Damia ada Nurin Damia.
Tak ada juga. Sarah Nabihah, ada Sarah Nabihah tak? Ada. Ada. Sarah Nabihah tolong ada tak rhyme dalam tu? Dalam poem ni? Ada. Ada. Mana rhyme dia? Door, floor, Door, floor. Satu rhyme lagi. socks dengan sandbox. Socks dengan sandbox, rhyme yang kedua. Thank you. So that is correct lah. Itu saja rhyme yang sama dekat hujung. Okay. Thank you, Sarah. Okay. Now, we go back to the poem. We look at the repetition. Repetition adalah pengulangan. Oh, rhythm tu saya tak tulis. Awak buat sendirilah sebab yang mana yang awak nak tekankan mengikut kepada pembacaan awak. Okay. Baik, sekarang kita tengok repetition. Ada repetition tak dalam tu? Ada repetition tak? Yes, Hani. My, you, the. My, you, the. Baik. My pronoun, betul tak? My adalah pronoun, betul tak? Betul tak my itu pronoun? You pun pronoun juga. The article, betul? So, bila kita cakap pasal pronoun dan artikel, kepentingan dia kurang sikit. So, kita tak perlu tengok yang tu. Kita tengok kebanyakannya bila kita cakap pasal idea and noun. Itu je yang penting. Okay. Baik, ada idea yang berulang tak? Cuba kita tengok dekat dalam poem ni. Apa yang dia tengah buat? I look for you by the front door, under my bed, on the bathroom floor, near the back stairs, in the drawer with my socks, next to the table and out in the sandbox. My mother is calling me and I'm calling you. Where have you gone, my missing shoe? Dia tengah buat apa sekarang? Siapa boleh jawab yang ni? Dia tengah buat apa? Apa yang sedang berlaku kepada kita punya poet ni? Mencari. Dia mencari. So, ada pengulangan kat situ. Pengulangan apa? Dia tak ada pengulangan perkataan. Dia pengulangan apa? Pengulangan apa? Pengulangan idea dekat situ. Idea apa? Yang dia tengah mencari something. Repetition of idea that something is missing and the poet is looking for something. Itu jawapan dia. Sesuatu hilang dan dia tengah mencari sesuatu. Sepanjang tu kita nampak, oh dia cari dekat tempat ni, dia cari kat tempat ni, dia cari kat tempat ni. Ada berulang-ulang. Okay? Itu pengulangan dia. Mungkin tak ada pengulangan perkataan yang penting, tapi ada pengulangan idea. There is a repetition of idea there. Okay, next. Last one. Onomatopoeia. Ada onomatopoeia tak? Ingat tak onomatopoeia ni apa? Ingat. Ingat kan? Okay, Al-Fatih ada tak Al-Fatih? Al-Fatih ada tak Al-Fatih? Tak ada. Ada juga. Daniel Nasrim. Ada Daniel Nasrim tak dalam ni? Ada tak Daniel Nasrim? Ada, tak ada? Okey, baik. Tak ada tak apa. Kita cakap dengan yang ada. Sir, Yes, yes. repetition tadi saya tu salah. Repetition awak yang mana? Yang my, you
dengan the tu Ha. Okay, dia bukan salah sebenarnya. Repetition ni adalah pengulangan benda yang memberi impak dalam kita punya poem tu. So kalau awak cakap my tu penting tak dalam poem tu? Penting tak? My tu menunjukkan kepunyaan kan? Kita cakap, kita bagi kepentingan tak dalam poem tu? Okay, kalau kita bagi penekanan yang lebih kepada perkataan my tu, macam dia tanya, siapa punya? Saya punya. Saya punya kasut hilang. Apa yang awak cari? Saya punya kasut. Apa yang awak, kenapa hilang? Saya punya kasut hilang sebab saya tak tahu letak di mana. Kita bagi penekanan tak dekat perkataan tu? Kalau kita bagi, dia penting. Dia adalah repetition. Kalau kita tak bagi, dia repetition tapi dia kurang penting. Faham tak Ani? Faham. Awak kena tengok kepentingan dia betul-betul. Kalau kita cakap pasal banyak jenis kasut and then ni awak punya, ini saya punya, ini Falik punya, ini Izzat punya. Okay, so kita bagi kepentingan kepada siapa punya dekat situ. Tapi kalau kita cakap pasal satu token ataupun kasut saja, dia kurang penting. Okay, kena tengok betul-betul dalam poem tu. Yang mana yang lebih penting? Okay, baik. Onomatopeia. Sebab tengah bercakap dengan Hani kan. Onomatopeia tu maksudnya apa Hani? Bunyi dia sama dengan perkataan. Correct. Bunyi yang sama dengan perkataan. Onomatopeia adalah bunyi yang sama perkataan. Ada tak onomatopeia dalam kita punya poem tu? Ada. Apa Sarah? Sarah jawab kan? Tak ada. Tak ada. So tak ada. Okay? Tak ada onomatopeia dalam tu. So jawab je no onomatopeia. No such thing in the poem. Okay. Now we look at the next poem. So tunjuk, awak tandakan yang mana yang betul. Kemudian nanti awak boleh betulkan lah. Betul tak? Poem yang seterusnya, At the Zoo. Sama tak dengan jawapan awak semua? Awak semak Stanza, one stanza. And then ada 6 lines. Betul tak? Syllables 11 to 20. Antara 11 ke 20. Paling sikit 11, paling banyak 20. Betul kan? Okay. Kemudian assonance. Ada assonance AE. A dalam tu. In line 5. Elephant. I saw elephant a waving of his trunk. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul lah. Okay, itu contoh lah. Ada juga assonance saw and trunk. Saw, trunk. Dekat situ. Okay, line 5. Sound. So mana poem lah. Mana assonance lain yang awak jumpa, awak bagi tahu. Ada lagi tak assonance lain yang awak jumpa dalam ni? Awak boleh tambah. Awak nak tanya, boleh tanya sekarang. Betul ke assonance saya yang ni? Okay, ada juga alliteration. Alliteration yang contoh yang sebagi adalah W in line 4. Line 4 ada wombat, waddle, straw. W, W, W dekat sini. Okay. Okay, next you will look at the rhyme. Rhyme dia ada black sama dengan back and then straw sama dengan saw. Okay, rhythm mungkin tak ada. Rhythm awak boleh tandakan sendiri. And then repetition. Ada pengulangan then I saw dekat situ. Okay. Nanti sebagilah jawapan ni awak tengoklah sendiri, tandakan sendiri. The Dead Crow. The Dead Crow is a very interesting poem. Ini adalah poem written by a Malaysian poet. Ini ditulis oleh seorang
pemuisi yang datang daripada Malaysia, iaitu A. Samad Said. Okay. Ini orang Melayu yang tulis. Orang Malaysia yang tulis. The Dead Crow ni. Baik. Ada berapa stanza dekat sini? Ada 2 stanza. And in each stanza ada 9 lines. Ada 9 baris dalam setiap stanza. Kemudian dalam syllables ada daripada 3 hingga 15 syllables. Ada 3 hingga 15 suku kata. Assonance ada I in stanza 2 line 8. Sebab dia ada stanza yang berbeza, kita kena tulis stanza dekat sini. Stanza berapa, line berapa. Stanza berapa, line berapa. Kalau cakap line dulu, nak kena cari pula. So tulis stanza dulu, baru kita boleh fokuskan. Okay. Next, rhyme, tak ada rhyme langsung dekat belakang ni. Semua berlainan. Tak ada langsung rhyme. Rhythm bergantung kepada awak sendiri. Pembacaan dia yang mana penting kita bagi penekanan. Repetition dia ada he saw dengan I want. Okay, baik. He saw dengan I want ni kenapa saya bagi penekanan kepada he saw dengan I want? Now it shows that when you talk about he saw, benda yang dia nampak dan dia tak boleh dan dia tak bagi kesan kepada benda tu. Kesan tu bukan dia yang sebab. Dia sebabkan kesan tu. So, satu lagi ada I want. I want ni benda yang kita nak ubah. Okay, so penting dalam poem ni. Satu, bila dia nampak, dia nak ubah. Dia nampak benda tak elok. Dead crow. Apa maksud dead crow tu? Tahu tak apa maksud dead crow? Crow tu apa crow? Burung gagak. Yes, correct. Burung gagak. Okay, awak tahu burung gagak kan? Now, burung tu dia warna hitam. Dia makan apa? What food will crows eat? Dia makan apa? Dia carnivore ke? Dia carnivore. Ya ke dia carnivore? Ke dia omnivore? Omnivore tu Omnivore tu apa Abbas? Beritahu kejap. makan dua-dua. Makan dua-dua. Yes, betul. Daging pun dia makan, tumbuhan pun dia makan. Betul kan? Ya, okay. So, kalau burung gagak ni, apa yang dia makan? Apa makanan utama dia? Mesti pernah tengok kan burung gagak kan? Bangkai. Ya, bangkai. Lagi? Selain daripada bangkai? Roti. Roti? Roti John? Dia makan roti John? Saya pernah bagi dia makan roti. Awak selalu bagi burung gagak. Awak bela burung gagak Sarah? Tak, ada burung gagak dulu waktu tempat jalan-jalan kat tempat kerja mak saya. Okay, so awak bagi dia makan roti. Yes, okay, betul lah tu. Roti dia makan, bangkai pun dia makan. Lagi satu, benda ni yang paling penting. Sampah burung gagak makan tak? Makan. Makan kan? Betul kan? Manusia makan sampah tak? Tak. Tak. Kenapa? Apa akan jadi kepada kita kalau kita makan sampah? Mati. Kat dalam kubur. Ya, kita boleh sakit atau kita boleh mati ataupun Abbas cakap mampus. Okay, kita boleh sakit atau kita boleh mati. Tapi burung gagak dia makan sampah, dia mati tak? Tak. Tak mati. Apa beza antara burung gagak dan manusia? Apa dia menunjukkan apa? Burung gagak ni dia lemah ke apa? Daya ketahanan dia tinggi atau rendah? Dia kuat atau dia lemah? Makan sampah tapi tak mati. Kuat. Ya, dia lebih kuat. Betul? Okay, baik. Itu yang penting dalam poem ni. Dia boleh makan sampah, dia tak mati. Tapi tajuk dia dead crow, burung gagak yang mati. Kenapa? Sebab apa yang dia cuba katakan dekat sini adalah pencemaran yang terlalu teruk sampai satu makhluk yang kuat yang makan sampah pun tak mati, dia boleh mati. Bukan sebab dia kena langgar dia mati ni. Okay?
dia mati disebabkan oleh pencemaran yang sangat dahsyat sekarang. Okay, baik. Okay, sebenarnya itu tajuk hari ni, apa yang kita nak belajar, tapi tak apa, kita tengok sikit je. Okay, now onomatopeia. Ada onomatopeia tak dalam that crow? Awak jumpa onomatopeia tak dalam ni? Ada tak? Okay, ada satu dekat sini. Gasping. Gasping for air. Okay, gasping tu macam mana? So, bila kita nak bernafas tapi kita tak cukup udara. So, kita akan macam tu. Itu gasping. So, gasping is a type of onomatopeia. Okay, this jenis onomatopeia. Okay, next. Let's look at the next slide. Today I'll be giving you this poem, If by Rudyard Kipling, later lah. Kau nak buat dulu, If by Rudyard Kipling ni. Sama juga macam minggu lepas. Stanza, line, syllable, assonance, alliteration, rhyme, rhythm, repetition, onomatopeia. Nak buat dulu ke? Kelas? Kita nak analyse dia punya form and structure dulu ke? Boleh lah. Ya? Apa? Sorry, tak dengar. Boleh lah analyse sekarang. Buat dulu. Okay. So, sebagi awak masa 10 minit untuk analyse, 5 minit. Tak payah lama sangat, sikit-sikit je. Okay, boleh ke yang lain? So yang hitam ke yang putih? Yang hitam dan yang putih. Nampak tak? Ke nak putihkan dia? Tak nampak? Putihkan Kita bagi dia pakai bedak sikit. Macam nak putihkan dia ni. Sekejap. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay. So awak cari Oh ni tak boleh. Sama saja dengan yang hari tu punya. Stanza, line, syllables, assonance, alliteration, rhyme, rhythm, repetition, onomatopeia. Yang ni ada 2 muka surat Setiap muka surat saya letakkan dalam stanza yang berlainan. Dia stanza yang berlainan ni, kiri satu stanza, kanan satu stanza. So ada total berapa stanza? Awak tengok. Kalisha ada tak Kalisha? Ada. Ada, okey. Kalisha dah boleh masuk Sebelum ni awak tak boleh masuk kan? Awak cakap ada masalah kan? Dah boleh masuk dah Okey. Apa yang okeynya? So tanya soalan lah. Dah boleh masuk dah Ada. Okay. Nah, any problem you tell me Yang ni poem yang sama ke lain-lain se? Yang mana? Yang dua-dua ni lah. Yang muka surat ni poem yang sama. Ada 2 muka surat, dua-dua poem yang sama. Tajuk dia If. 2 stanza ni sir. Tengok betul-betul ada 2 stanza ke? Kiri kanan. Sekata satu poem. Ya betul. Satu poem tapi sudah bahagikan. Stanza 1 di kiri, stanza 2 kanan. Kemudian muka surat yang kedua pun sama. Stanza seterusnya di kiri dan stanza terakhir di kanan. Ada berapa stanza ni? Saya cakap 2 poem ke 1 poem Satu poem je ni. Ada berapa stanza? Awak tengok betul-betul. 1 stanza, 2 stanza, 3 stanza, and this is stanza number 4. Macam kecil lah, besarkan sikit lah.
Ariel. Oh, tak payah salin stanza, tak payah salin poem ni tau. Alhamdulillah. Ada berapa stanza? Sudah faham. Tak faham? Kejap. Nanti sebagai okay, baik. Ada berapa stanza dalam ni? This is one stanza. This is stanza number 2. This is stanza number 4. And this is stanza number 3 and this is stanza number 4. So ada berapa stanza? 4. 4 stanza. So ada 4 stanza dekat situ. Oh, this is how it's supposed to look. Okay, If by Rudyard Kipling. So tengok ada berapa stanza ni. 1 stanza, 2, 3, and 4. Okay, so ada berapa stanza? Ada berapa? 4. Yes, ada 4. Okay, sudah bahagikan dah macam tu supaya senang nak tengok. Okay. Next, line. How many lines are there in one stanza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stanzas per line, correct. Okay, ada 8. Ada... Tadi This saya kata is 8 4. stanza. Okay, 8 lines per stanza. Okay, syllable, ada berapa syllable? Nak mudah syllable, awak tengok yang paling panjang, awak tengok yang paling pendek. Ha, kira. If you can keep your head when all about you. 31. And treat those two imposters just the same. If you can. Twisted by knaves to make trap for fools. You can wait and not be tired by waiting. 15, 12. If neither foes nor loving friends can hurt you, accept the will which says to them, hold on. Awak nak tengok yang ni ke yang ni? Mana awak nak tengok? Nombor 1 ke nombor 2?
ataupun mana-mana pun tak apa. Okay, how many syllables? Dapat tak? Ideal? Ada ideal tak? Ideal ada tak ideal? Ya. Ada, okay. Dah. Syllable dapat tak syllable? Ada tak? Dapat tak? Ada tak? Tak ada. Hani? 11. 11. 11, yeah. I pun jumpa juga 11. I also found 11. So perhaps from 11 to 13 syllables. 11 to 13 syllables. Ada yang 13. Okay, so no problem. Assonance ada tak assonance? Rudyat is quite long. So pilih satu cukup lah. Ada assonance tak? Maybe you go for second stanza. Line number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Line number 8. Baris 8, stanza kedua. And stoop and build them with worn out tools. Yang ni. And stoop and build them with worn out tools. Okay. Apa assonance yang ada dekat sini? Ada assonance tak dekat situ? Yang last sekali. And stoop and build them with worn out tools. Hani, ada tak assonance dalam tu? Baris last sekali. Baik. Hilang dah. Hani? Sebelah tu. Okay. Tengok dulu. Ada tak? Sarah jumpa tak Sarah? Assonance. Yes. Tak jumpa lagi. Okay. So keep on looking at it. Carry on. Now remember, you have 4 stanzas here. So you can look at this page and also you can look at this page. It might be long, but it's worth it. Okay, sebagai contoh Now, on the second stanza, line number 8, this one. Second stanza, line number 8, the assonance is the sound. The sound in stoop and tools. Okay, ada bunyi dekat situ. Stoop dekat situ and tools pun dekat situ. Betul tak? Betul tak ada pengulangan bunyi
Betul kan? Okay, so itu contoh. Okay, yang lain awak cuba tengok sendiri. Cari juga alliteration, don't forget. Alliteration, repetition of consonant sound. Okay, mana lagi ada? Kalau ada yang lain pun lagi bagus. Okay, kita bincang. Give it to me and we discuss. Sir, tolong buka poem tadi. Oh, sorry. Poem yang mana? First or second? Kau nak tengok yang mana? Yang first ke yang second? Mana je lah. Mana-mana je. Okay, kita tengok yang first lah. Kita analyse yang first je. Hari ni kita habis pukul 9.20 . At the end of the lesson, perhaps we are going to try writing a poem. One stanza, 2 lines. Kita cuba tulis satu stanza, 2 baris saja. Sebagi tajuk, awak cuba tulis. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Ideal boleh tak ideal? Boleh. Ideal dengan dah dekat sebulan dah kan kita tengah praktis poem kan? Betul tak? Oh, perlahannya betul tak? Ideal, Izzat dengan Putri. So you should have a better idea of poems. Okay? Oh, Hani, sebelum saya lupa, sekejap lagi bila habis kelas, awak tunggu dalam ni sekejap Saya nak ada kerja yang kita kena buat. Boleh ke Hani? Okay. Okay. Thank you. Oh, lagi satu, pada bahagian chat, saya dah letakkan kehadiran. So, link yang sama saja dengan yang saya bagi dalam grup kelas tu. So, gunakan link tu untuk tandakan kehadiran. Di samping, saya pun ambil kehadiran juga. Ni. Daripada pukul 8.13 sampai 9.10 sekarang. Berapa yang dah masuk dan berapa yang keluar masuk. Okay. So bila awak tandakan kehadiran tu, so boleh check lah dengan kehadiran yang ada ni. Okay, so jangan lupa masukkan kehadiran awak. Okay, sambung. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming on you, you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating.
And yet, don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the truth if spoken, twisted by knaves to make traps for fools, or watch the things you give your life to broken and stoop and build them with worn-out tools. Okay dah? Boleh kita ke seterusnya? Can we move to the next one? Abbas. Ada Abbas tak? Ke Abbas makan? Tak ada dah. Alisha Zulaika ada tak Alisha Zulaika? Yes, sir. Ada lagi, okay. Baik. Alliteration dah jumpa dah? Tak. Belum lagi? Rhyme ada tak rhyme? Salah tekan. Rhyme senang je. Kan? Betul tak? Rhyme senang je kan? Jumpa tak? Sarah jumpa tak Sarah rhyme? Jumpa tak? Ya, baris pertama ada you kan? Baris kedua pun ada you last kali. Baris ketiga pun you juga. Oh, ada 3 rhyme kat sini. Kemudian yang baris keempat tu. So you tu semua sama. U bunyi belakang dia. Betul tak? Itu rhyme kan? Betul. Betul kan? Okay, rhyme senang je. Rhyme tengok yang belakang je. Ada lagi tak Hani selain dia tu? Selain dia you tu. Spoken broken. Spoken broken. Thank you. So ada spoken broken. Okay, ada lagi. Senang je. Rhyme banyak dalam ni. So dia this poem is a very rhyming poem. Okay. Rhythm macam biasalah. Bergantung pada awak lah yang mana yang awak nak bagi penekanan. Okay. Lagi repetition, ada repetition tak? You. Banyak you kan dalam tu kan? Dia banyak guna you kan? Dia tak guna I kan? Dia guna you. So, ini adalah benda yang kita bagi tahu dekat orang ke kita bagi tahu dekat diri kita sendiri? Dekat orang. Orang. Bagi tahu orang je. Okay, kalau yang kita bagi tahu orang, terutamanya sesuatu yang orang yang lebih tua cakap kepada orang lebih muda, kita panggil apa? Dia mula huruf N. Apa tu? N.
Dalam bahasa Melayu dia N. Na, ada nasi dalam dia. Okay, saya beritahu jawapan dia. Saya beritahu. Now, this poem is about an advice. Poem ni adalah nasihat, sejenis nasihat. Okay, sebab tu dia banyak menggunakan perkataan you. Dia daripada seseorang, dia nasihatkan seorang yang lain. Tentang kehidupan. Baik, onomatopeia ada tak onomatopeia dalam ni? I think there are no onomatopoeias. Tak ada onomatopeia dalam ni ya. No onomatopoeias. Okay, baik. Okay dah. Kita dah cukup dengan analisis untuk hari ni. Okay. Bolehkah kita bergerak ke menulis poem pula? Satu stanza, 2 lines only. 2 baris sahaja. Boleh tak? Kita cuba. Boleh tak? Muaz. Muaz masih ada ke dalam ni? Ya, Ada. Boleh tak kita tulis poem sekarang Muaz? boleh. A simple poem. Boleh kita cuba siapa lagi? Kalisha, boleh tak Kalisha? Kalisha ada lagi tak? Ada. Ada. Tidur ke tu suara? Ada. Okay, kita tengok Baik, tajuknya awak nak pilih sendiri ke awak nak sepilihkan tajuk? Sepilihkan. Sepilihkan. Ke ni, saya ada bagi perkataan-perkataan dekat sini. Awak nak sepilih ke awak nak pilih? Ini tajuknya. Ini ayat, perkataan-perkataan dia. Kita pilih satu je untuk semua orang. Awak nak sepilihkan ke awak nak pilih sendiri? Sepilihkan. Sepilihkan. Now there are 16 words here. Ada 16 perkataan. Perkataan ni ada perkataan yang awak tak faham tak? Tengok dulu perkataan-perkataan ni. Saya takut juga kalau sepilihkan nanti awak tak faham perkataan tu. Ada perkataan yang awak tak faham tak? Tengok. Literature. Apa tu? Literature. Literature maksudnya penulisan. Okay, literature. A poem is a literature, an essay is a literature. Seni penulisan. Boleh tulis maksud dia. Sebutan dia literature. Ada lagi tak perkataan lain? Papyrus tu Papyrus. apa? Sorry. Apa tu? Al-Fatih? Sorry. Papyrus tu apa? Papyrus. P-A-P-Y-R-U-S. Betul? Betul. Okay, baik. Sebutan dia papyrus. Papyrus is a type of tree, sejenis pokok yang boleh dibuat kertas. Okay? Papyrus ni, once upon a time, it is used in Egypt. Satu masa dulu, dia digunakan di Mesir purba. In ancient Egypt. Sekarang mungkin dah kurang lah. Yes, Izzat. Yes, what? Bawah skrip tu apa? Bawah skrip. Hieroglyph. Okay, sebutannya hieroglyph. Okay, now hieroglyph is a set of letters, huruf, satu set huruf
yang digunakan pada zaman Mesir purba. In ancient Egypt. Okay, dia adalah huruf. Kena Tapi dia sebanyak huruf yang... 16 ni. Sekejap. Ini tak Dia main apa Ingrid ni. Huruf yang menggunakan gambar. Dia macam sekarang kita ada emoji kan? Betul tak? Betul. Betul kan? Sekarang ada emoji. Dulu hieroglif. Dia gunakan gambar. Kalau awak tengok dekat Mesir-Mesir purba dekat dinding, dia ada yang gambar orang macam tu tu. Nampak tak? Itu hieroglif. Sekejap saya tunjuk contoh. Penderma. Apa yang penderma? Kejut. Sekejap saya tunjuk contoh hieroglif. Ini contoh hieroglif. Nampak tak? Nampak. Ini contoh dia. Ni gambar burung huruf A, gambar kaki huruf B. Contohlah. Okay, itu contoh hieroglif. Okay, baik. Ada lagi tak? Awak dah tengok papyrus, awak dah tengok hieroglif. Ni ada tak perkataan yang awak tak faham? Envelope dengan epilogue. Epilogue. Okay. Envelope. When you write letters, bila awak tulis surat, awak nak hantar kepada orang kan? Awak nak bagi kepada postman, awak masukkan dalam envelope. Envelope tu apa? Mula huruf S. Peti surat. Bukan. Sebelum masuk Surat surat. dia punya Sampul surat. Sampul surat. Envelope tu sampul surat. Correct. Okay, next. Epilogue. Ni tanya epilogue tadi. Now, epilogues will usually be found in novels or books. Kejap Now, epilog ada dalam novel kebiasaannya. Epilog maksudnya penutup. At the end of a novel, an epilogue will be written. So semua ni kena salin ke? Tak payah, kita nak pilih satu saja. Tak perlu salin. Okay. Apa lagi perkataan yang awak tak faham? Awak kena faham dulu baru awak boleh pilih perkataan. Baru mudah. Apa lagi perkataan yang awak tak faham? Ada lagi tak? Envelope tahu dah, epilogue tahu dah, papyrus tahu dah, literature tahu dah, hieroglyph tahu dah. Okay. Semua tahu kot? Script tahu kan? Script kan? Betul tak? Script dah tahu kan? Tahu. Tahu script kan? Okay, baik. So, perkataan mana yang awak nak pilih? Perkataan mana yang kita nak pilih hari ni? Untuk tulis poem. Yang awak nak sepilih kan? Kan? Sepilih. Okay, sepilih lah. Sepilih. Kita bagi word boleh word? Boleh word tak? Kita cuba word. Boleh je. Boleh je? Ya ke boleh je? Boleh aja. Boleh aja. Yakinnya kamu? Tak. Boleh ke word? Kita boleh cuba word Okay, word. Now, using word. Write a poem using... Okay, now. Write a poem using word. Okay, ini tajuk dia hari ni. Awak nampak kan apa yang saya tuliskan? Okay. Word tu tajuk kan sir?
Insert text box. Bulat. Okay. Okay, kita cuba buat dua. Okay, word ni maksudnya apa? Apa maksud word ni? Apa maksud word? Perkataan. Okay, perkataan. Apa yang perkataan yang sama bunyi dengan perkataan word? Ingat, a poem can be free. You can write in a free verse. And your meaning can be very vague. Maksud dia, bila awak menulis poem ni, maksud tu dia terserah kepada penulis. Baik, sebagai contoh saya nak cakap pasal kebebasan apabila kita menggunakan perkataan. When I write, when writing, we use words. Less makes us free as birds. Okay, itu poem sebagi satu stanza, dua line. When writing we use words, how blessed it makes us free as birds. Dapat poem tak? Dapat tak? Okay. Siapa tu? Sama tak? Ada rhyme tak dalam poem tu? Ada? Ada rhyme Okay. Paling mudah kita buat rhyme je dekat belakang. Tak payah fikir assonance, tak payah fikir alliteration lagi. Okay. Baik. Okay. Tengah cuba tulis ke tu? Tak faham maksud. Tengah cuba fikir. Tengah cuba fikir. Okay. Macam yang saya cakap hari tu, bila kita tulis poem, kita tak perlu ikut SVO. So dia terserah pada kita macam mana kita nak tulis. Okay, tengok. Next. Words, there are many. Baik. Next.
Okay. Kita tengok yang ni pula, second line. Second stanza. No, we count it as still the first stanza lah. Dia masih lagi stanza yang pertama, cumanya sebuat yang berbeza pula. Words there are many. Maksudnya apa? Maksudnya apa Hani? Words there are many. Perkataan itu banyak. Perkataan itu banyak. Kalau ikut susunan dia, betul ke? SVO macam ni. Betul ke? Okay, kalau ikut susunan SVO, yang ni bukan. Salah. Okay, salah kan? Mana subjek dia sebenarnya dalam ayat ni? Subjek sebenarnya adalah there. Ini subjek dia. Kemudian ni adalah verb and many words tu adalah objek. Tapi macam yang saya cakap hari tu, dia tak perlu ikut format, dia tak perlu ikut bentuk ni. So kita tukarkan sikit. Kita letak O dekat depan. Words there are many masih membawa maksud yang sama, perkataan yang sama. Perkataan itu banyak. Kemudian often it makes meaning blurry. Apa maksudnya dekat sini? Siapa boleh cuba keluarkan maksud dia? Often it makes meaning blurry. Izzat mana Izzat? Izzat ada tak Izzat? Oh 933 dah. Izzat ada tak Izzat? Saya kena salin ke? Sekejap. Ini contoh. Sekejap. Hani, apa maksud often it makes meaning blurry? Tak tahu. Tak tahu. Often tu maksudnya apa? Often maksudnya selalu. Blurry, blur tu apa blur? Blur, kabur. Correct, good. Blur maksudnya kabur. So apa maksud ayat ni? Selalunya ia menyebabkan maksud jadi kabur. Okay. Perkataan ada banyak. Selalunya ia menyebabkan perkataan maksud jadi kabur. Kekaburan. Maksudnya bila kita tulis terlalu banyak, kadang-kadang maksud dia tak sampai. Betul tak? Betul. Betul kan? So boleh tak? Sama tak? Ada rhyme tak dekat sini? Ada Ada. Mana rhyme dia? many dengan blurry. Many dengan blurry. So, your work today, tugasan awak hari ni, write a poem using word. Okay? So, saya dah bagi contoh. Ini contoh dia. Kerja awak adalah, awak nak salin ke benda ni? Nak salin ke? Nak salin ke contoh yang sebagi ni? Nak salin, okey. Salin dulu Saya Baik, tolong tidakkan tulisan. So tolong hitamkan. Putihkan. Putihkan kita putihkan dia. Nampak? Pak. Okay. Example. So, sebagai arahan tambahan write in one stanza with 2 lines. Okay, kita cuba buat satu stanza 2 line saja. Okay, so this is your work for today. Tugasan awak hari ni, senak setiap orang keluarkan satu poem menggunakan perkataan word, tulis dalam bentuk satu stanza sahaja. Dalam satu stanza mesti ada 2 line.
Okay, dapat? Dapat tak? Faham tak apa yang awak kena buat untuk hari ni? Tengah menyalin. Tengah menyalin. Baik, tugasan awak hari ni adalah tulis satu poem, satu stanza, ada 2 line saja. Itu saja. Contoh yang sebagi ni, ini contoh dia. Jangan tiru pula. Awak nak buat ayat panjang pun boleh. Awak nak buat ayat pendek pun boleh. Izzat Aidil dengan Putri hari ni pukul 3 Betul kan? Aidil, betul tak? Hari ni ada. Hari ni ada. Okey. Pukul 3 apa? Pukul 3 apa? Pukul 3 petang. Jangan 3 pagi pula. Oh, meet Meet. Pukul 3 Okay. Okay. Okay, pukul 3 okay. Okay, dah dapat? Sebab masa dah lebih 9.40 dah. Nanti awak ada kelas lain pula kan? Okay, if you have finished, I think that's all for today. So today I'll be waiting for your poem. Okay. Your title is word. Your task is to write in 1 stanza. And in that stanza, you write only 2 lines. 2 baris. Okay. So that's all for today. Thank you for coming to class today. And I'll see you next week. Hani tunggu Okay, sir. Okay. Okay everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Bye. Thank you, sir. Assalamualaikum. You. Salam. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay, Hani. Hani? Ada lagi ke? Ada. Okay, baik. Hani,